Pugai, ya, ramai orang bertanya tentang pugai ini. Soalan pertama adalah bagaimanakah mengetahui seseorang itu telah dipugai? Untuk perhatian, pugai adalah sejenis kuasa sakti gaib hitam, sama ada melalui ramalan mentera, sesuatu yang diletakkan ke dalam air atau makanan kita, calitan atau olesan minyak tertentu seperti minyak pagai balabak, minyak dagu mayat dan sebagainya, bergantung produk si pelaksana minyak sakti. Sebenarnya isu pugai ini sudah berkurun lama berlaku dan hanya di negara Asia sahaja yang ada mengamalkan. Untuk pengetahuan anda, di negara Eropah, mereka tidak mempercayai sama sekali wujudnya pugai kerana mereka berpendapat benda ini cuma omong kosong, tahyul dan cerita fiksyen. Tidak apalah, sebab benda ini tidak ada dalam masyarakat mereka. Bangsa mereka kebanyakan gentleman, kalau suka terus terang, sama ada ditolak atau diterima. Jika bernasib baik, mereka terus kahwin. Mereka tidak ada istilah pugai-pugai. Alkisah ada cerita lama saya tentang benda ini. Kira-kira 30 tahun yang lalu, ada seorang lelaki yang cukup berharta dan telah ditinggalkan oleh isterinya. Dia kemudian telah bertemu dengan seorang gadis yang cantik, tinggi lampai dan mempunyai ramai peminat, dan berniat ingin menjadikan gadis itu sebagai isterinya. Namun permintaannya itu ditolak atas sebab gadis itu belum bersedia menerima pinangan lelaki itu. Pemuda itu tidak berputus asa kerana dia sudah terlanjur mencintai gadis tersebut. Namun pinangan itu sekali lagi ditolak atas alasan yang sama. Rupanya gadis itu sudah mempunyai kekasih hati. Oleh kerana pinangannya telah ditolak 2 kali, maka si pemuda tersebut sangat sakit hati dan berdendam. Lalu ia berazam ingin mendapatkan hati gadis tersebut. Suatu hari dia bertemu dengan seorang pengamal ilmu hitam, lalu memugai anak gadis itu yang baru berusia 24 tahun, demi menakluki hati gadis itu. Cerita ini merupakan kisah benar, dan kesaksian ini telah diceritakan sendiri oleh si pemuda. Dia telah bertemu dengan seorang nenek tua, yang merupakan seorang pengamal ilmu hitam, yang terkenal di daerah tersebut. Katanya nenek itu meminta kikisan kuku tangan, dan kikisan kuku kaki, lalu digabungkan dan ditabur pada cairan lilin dengan bacaan khusus. Setelah disatukan dengan cairan lilin, dia menguli dan menjadikan bulat seperti sebiji guli, dan memesankan kepada pemuda itu, setiap kali makan, masukkan sedikit ke dalam lauk atau minuman sampai habis. Diabarkan pemuda itu berjaya menakluki hati gadis yang cantik, dan mereka telah berkahwin. Si gadis muda pula menjadi pak turut, dan kaki cemburu bila pemuda itu dikelilingi gadis lain, apalagi yang jauh lebih cantik daripada dia. Namun kuasa sihir ini atau pugai apabila si pemegang meninggal dunia, maka kuasa sihir itu putus atau tidak berkesan lagi. Antara tanda-tanda orang yang dipugai ialah kuat mengelamun, bermimpi sidia sahaja, bermimpi pelik seperti ular, mayat, setan dan banyak lagi yang menakutkan. Orangnya kosong, seperti tidak boleh berfikir waras, pemarah, panas baran, emosi, cepat sedih, kacing mudah tersentuh. Bab sembahyang, diri terasa panas dan tidak selesa, apalagi mendengar alunan zikir, bajunya sentiasa wangi, atau ada benda pelik seperti kayu, rempah, beras, daun, kertas bertulis ayat-ayat pelik. Banyak perkara pelik berlaku kepada dia, seperti kemunculan pontianak, ular 2 kepala, ketam dalam bilik mandi, bertemu kucing yang pemarah, anjing gila, kedatangan lebah atau serangga aneh, seperti belalang dan kupu-kupu hitam dan banyak lagi. Kadangkala ada masa mangsa itu berkelakuan aneh, seperti bukan dia, suka bercakap sendirian, berjalan bukan gaya biasa, seperti ada peribadi kedua dalam diri dia, tidak mahu menghadiri apa-apa pesta atau kenduri. Namun untuk mengatasi dan cara mengelak, sebenarnya ada banyak cara, bergantung kepercayaan yang diterima. Di sini saya share paling basic dahulu, seperti menterbalikkan pakaian baju dalam kita. Biasa individu yang kena pugai ini, ada beberapa kategori. Orang itu berharta, ramai yang iri hati, sombong dan angkuh, terlalu cantik dan diminati ramai, terlalu tampan dan kegilaan ramai, dan akhir sekali, bermulut puaka. Baiklah, di sini saya ingin memberi sepatah 2 kata untuk nasihat para penonton di luar sana. Berbuatlah baik dengan orang sekeliling. Jangan terlalu riak atau mempamerkan kekayaan anda, kerana siapa tahu dalam diam kawan atau orang lain menyukai anda.